حذر عواقبه في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama memupuk sifat takwa supaya hati kita sentiasa diterangi oleh cahaya-cahaya yang menakutkan kita kepada azab-azab Allah di hari akhirat. Seseorang yang ada sifat takwa kepada Allah adalah mereka yang kenal Allah. Mereka-mereka yang tidak kenal Allah dengan sebenarnya, mereka tidak takut kepada Allah. Karena itulah Al-Quran telah menegaskan di dalam satu ayat, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah yang digelarkan ulama. Dan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama mendapat pusaka daripada para nabi-nabi. Oleh itu, marilah kita sama-sama menimba ilmu pengetahuan supaya kita sentiasa takut kepada Allah, takut akan janji-janji seksa daripada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kezaliman adalah satu punca yang menyebabkan rusaknya negara. Adalah punca yang menyebabkan binasanya segala umat dan segala manusia. Dan dia adalah punca sebagai satu kesusahan di dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Kalau kita renung kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku pada baru-baru ini di negara Mesir sana, kalau kita lihat perjalanan-perjalanan yang dijalani oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan negeri Mesir, bagaimanakah mereka cuba nak mengembalikan Islam ke muncak negara. Tetapi sayangnya, cita-cita umat manusia di Mesir ini dihalang oleh musuh-musuh yang tidak lagi senang dengan kemajuan Islam. Kalau kita lihat kepada mula-mula kelahiran demokrasi yang berlaku di Mesir, bagaimanakah musuh-musuh Islam cuba menghalangnya? Kita lihat pada mula-mulanya dia isytiharkan pembatalan pilihan parlimen, pilihan Sabha Putin dia di Mesir. Mengatakan kerana apa? Kerana bilangan-bilangan wakil rakyat yang ada di dalam parlimen itu 70% daripada parti-parti Islam, 30% saja daripada parti-parti yang ilmiah, yang liberal. Nah, bukan orang kafir, orang Islam juga, tapi tak suka kepada Islam. Maka dibatalkan dengan alasan katanya cara pemilihannya tidak mengikut undang-undang yang direstui oleh mahkamah dusturiah di negeri Mesir. Dibatalkan. Setelah dipilih presiden, maka dimenangi oleh Presiden Dr. Muhammad Morsi. Sebagai presiden pertama melalui demokrasi
demokrasi. Kita lihat macam mana percubaan pakatan-pakatan jahat yang disokong oleh Yahudi dan juga disokong oleh setengah-setengah negara Islam yang tak senang dengan kebangkitan Islam. Mula-mula sekalinya, saya baca dalam surat-surat khabar berlakunya serangan menyebabkan 15 orang tentera disinak mati, tentera Mesir. Ternyatanya setelah digulingnya Morsi, maka nyatanya digulingnya Presiden Morsi oleh Abdul Fattah Sisi, ternyatanya ini adalah pakatan daripada Sisi juga. Saya rasanya Morsi ini tersalah pilih. Orang yang akan menyokongnya, yang sanggup berjanji setia, bersumpah, angkat sumpah di depannya, akhirnya dia inilah yang menyembelih Morsi. Jadi kalau kita lihat perjalanan Dr. Muhammad Morsi di Mesir ni, selama 1 tahun tak boleh nak berjalan, dihalang macam-macam halangan. Maka akhir sekali dakwanya katanya pemerintahan yang dipimpin oleh Dr. Morsi ini gagal membangunkan ekonomi negara. Karena sabotaj, maknanya halangan-halangan yang digunakan oleh penentang-penentangnya, yang diketuai oleh Muhammad Baradei. Dr. Muhammad Baradei ni, kalau kita lihat, dia adalah ketua yang menjaga semasa peperangan Iraq dulu. Dialah yang menyebabkan Amerika menyerangkan Iraq hingga sampai Iraq ni hancur. Sekarang kita lihat di Iraq sekarang ni hancur, tak ada keamanan. Maka di Mesir juga dengan usaha dia juga dapat menjatuhkan Morsi. Akhirnya setelah digulingkan Morsi dan setelah usaha-usaha untuk nak mendamaikan di antara dua pihak, maka usaha-usaha yang dikelolakan oleh Baradei ini, karena Baradei suka keamanan. Jadi tapi askar ni tak suka keamanan. Saya ada baca dalam jaridah Asy-Sya'b. Kalau kita lihat, saya tengok pagi ni, satu khutbah yang diucapkan oleh bekas mufti Mesir, bukan mufti lah ni, bekas mufti Mesir, ialah Dr. Ali Jum'ah, dalam perjumpaan dengan Abdul Fattah Sisi dan ketua-ketua askar, juga menteri-menteri dalam negeri dan orang-orang yang menyokong Sisi. Dia katanya isbiru wasbitu fallahu muayyidakum. Dia khitab kepada Sisi, dia kata, hendaklah kamu bersabar dan hendaklah kamu teguh. Sesungguhnya Allah akan menyokong kamu, dia katanya. Wa'lamu annakum 'alal haq, dan ketahui olehmu bahwasanya kamu ni, pokokmu ni di atas kebenaran. Wala yu'awwikanna ahadan tariqakum alladhi bada'tumu, dan tidak ada siapapun yang boleh menghalangkan jalan yang kamu teruskan ini, dia kata. Antum tasiru fi tariqillah, dia kata. Puak-puakmu ni, kamu semua ni sedang berjalan di jalan Allah. Ini kata-kata yang diluahkan oleh bekas mufti Dr. Ali Jum'ah yang tidak terbuka. Bukan iklan dalam satu bilik gelap yang diucapkan kepada ketua-ketua Patiwat tadi. Dia kata begitu. Maka inilah yang menyebabkan tentera tidak mahu mendamai dengan kumpulan-kumpulan Islamik di Mesir. Menyebabkan peristiwa yang berdarah pada Medan An-Nahdah di Qahirah dan juga di Medan Ar-Rabah Al-Adawiyah pada hari itu saja 9,000 lebih hak yang mati. Maka 5,000 lebih hak yang cedera parah, yang luka. Dan yang paling dahsyat sekali cara-cara mereka untuk nak salai cium saat itu, untuk nak memecahkan, nak menggagalkan muzaharah demonstrasi mereka ini. Mereka
siaran Al Jazeera, dia ada 3. Nah, kalau di Libya dulu dia kata Murtazikah, askar-askar upohan daripada luar negeri. Nah, yang digunakan oleh Qaddafi. Nah, kalau di Syria ialah Asy-Syabihah, askar-askar upohan juga. Nah, Syabihah ni maknanya sepatu lah, kita kata tak nampak kuih tu. Maka di Mesir ni Biltajiyah. Biltajiyah ni ialah askar-askar yang ditajnidkan, yang ditajnidkan oleh masa Husni Al-Mubarak. Nah, daripada anak-anak orang yang suka kepada maksiat, yang tak tahu. Nah, yang paling dahsyat sekali saya tengok dalam jaridah Asy-Sya'bi juga. Nah, tapi kalau jaridah Mesir lain tu tak boleh nak tengok. Nah, sebab ia suara kaji yang berlaku, ya wayak boleh berlaku. Jaridah Asy-Sya'bi maknanya suara khabar ayat. Dia katanya yang paling dahsyat sekali Al-Imarat, Daulah Al-Imarat Al-Arabiyah, ia bunuh 3,000 orang askar di sebelah Amerika Latin, Ecuador. Dia bunuh askar ni, mari bunuh negeri dia untuk nak perang jalan. Maka dalam keadaan ini Mesir bunuh juga askar, mari pada nak menghancurkan kegagalan demonstrasi di Mesir, dia bunuh. Ternyatanya ada di kalangan mereka ini ditangkap oleh mereka-mereka yang sedang demonstrasi ini. Nah, ternyatanya wajah dia, mana dia, rupa dia bukan orang Arab. Dan ditanya dia mari di mana, dia mengaku sendiri. Itu sok khabar yang dikeluarkan oleh jaridah Asy-Sya'b. Nah, ini satu. Dan yang dahsyat lagi, nah, Dr. Ali Jum'ah ni dia katanya, ya uqtulu minhum mi'ah. Bunuhkan di kalangan mereka itu 100 orang. Hatta la taqtulu alfan, sehingga dia tidak akan membunuh 1000 orang di kalangan kita. Mukaffiran man yantaqidu jaish al-Misri, sebagai kufur orang mereka menentang tentera Mesir. Nah, ini kalau kita baca banyaklah cerita dia. Nah, jadi setelah tu, nah, sebab apa dia perintah suruh bunuh? Nah, dalam hari ini dia katanya, wa wasafa jam'ah a'dha jama'atul ikhwanul muslimin, dia menyifatkan kumpulan ikhwanul muslimin, dia katanya, wa man awanahum, dan mereka-mereka yang menyokong mereka ini, bil khawarij, dengan kumpulan al-khawarij. Nah, kumpulan khawarij ini kumpulan bangun menetes Sayyidina Ali masa perang As-Saffain, perang di Iraq. Nah, dan at-Turah, puak nak mau kepada Islam ni, dia kata kumpulan khawarij dan kumpulan yang zalim. Nah, dia katanya mereka ini tak berhak hidup di negeri Mesir. Maka ternyatalah, nah, kita lihat kekejaman berlakunya di Mesir 2-3 hari baru ni tu, kita nampaknya askar-askar Mesir ni tak ada kesian belah langsung kepada rakyat dia sendiri. Kalau kita lihat Allah sendiri pun dia sayang kepada hamba dia. Nah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dia suruh kita sayangkan, kasih sayangkan mereka yang di bumi ni, Allah akan sayang kepada kita. Nah, maka ternyatanya askar-askar yang dipimpin oleh Mursi ini, nah, ternyata kejam sekali, tidak ada kasihan belah kepada umat Islam sendiri. Maka nyatalah saya baca siapa dia Sisi. Sisi ni ada setengah riwayat katanya dia berasal daripada keturunan Yahudi daripada Maghribi. Nah, keturunan asal dia. Masa kita lihat orang yang mari buka kerajaan Fatimiyah dulu, dan di Mesir juga berasal daripada orang Yahudi daripada Maghribi. Pura-pura mengaku dia kata dia keluarga Ahlul Bait, keluarga Rasulullah. Nah, maka mereka inilah yang membangunkan kerajaan Syiah Fatimiyah di Mesir, yang mempeloporikan
hari kelahiran Nabi, ni sahabat pak kita lah ni pun duk agung-agungkan hari beranak Nabi dan sebagainya. Maka itu adalah berasal daripada daripada yang dibawa oleh orang Yahudi daripada Maghribi. Cuba bacalah sejarah, cuba tengok dalam internet banyaklah pada orang-orang yang mana baca. Maka Sisi ni saya baca dia katanya Sisi ni adalah budak kecil, askar kecil masa Husni Mubarak dulu. Dia ni adalah orang yang membawa laporan kepada Husni Mubarak di tiap pagi. Tiap pagi dia bawa laporan perkembangan di dalam askar. Jadi seolah-olahnya Sisi ni adalah budak Mubarak. Pagi Senin, pagi Selasa, pagi Khamis dia mari laporan kepada Husni Mubarak. Dan hari ini juga tubik gambar. Nah, setelah Mubarak ni dibebaskan daripada tubik gambar Sisi ni berjabat santai dengan Mubarak. Nah, tubik gambar cuba tengok dalam akhbar jaridah Asyak. Nah. Jadi lepas tu Sisi ni setiap hari dia pergi ke Israel. Setiap hari dia pergi ke Israel. Dan Sisi ni ikut dalam laporan itu dia katanya dia dah buat rancangan dah lama dah untuk nak meruntuhkan kerajaan Mursi. Nah, mereka buat perjumpaan dengan secara sirri, secara rahsia, di satu kasino yang diketuai oleh kawan kepada anak Husni Mubarak. Ketua kasino besar dalam Mesir, dan adik ketua kasino itu adalah kasino ni mana bar, tempat tarian, tempat nyanyian, tempat berdecok dalam Mesir. Maka puak ni lah yang menentai Mursi hak kuat sekali. Adik kepada ketua kasino itu adalah jadi bini kepada Sisi. Bini Sisi itu mereka ada adik pada dia. Maka tak aneh lah, tak heran lah kalau Sisi ni menggulingkan Mursi karena dia tak suka kepada Islam. Maka oleh kerana laporan ini, maklumat ni tak begitu teliti daripada Mursi, maka tersilap langkah. Jadi Mursi ni diguling oleh dia sendiri. Sebab itulah Dr. Yusuf Qaradawi, cuba tengok dalam YouTube dia ceramah, dia katanya semua orang Mesir ni dia kata wajib kamu keluar, bangun muzaharah, bangun menentang kerajaan. Kerajaan yang zalim dia bunuh orang Islam. Dia tu sudah berjanji, bersumpah di depan Mursi, nak akad setia, nak patuh taat setia, tiba-tiba dia langgar perjanjian dia. Kalau kita ikut dalam kaedah Islam, man ahada patuh khana, orang berjanji buat janji sama dia khianat, itu adalah orang-orang munafik. Orang munafikin. Inilah yang menjadi sedih kepada kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam hadis kursi dia katanya, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Ya wahai hamba-Ku, dia kata, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Allah tak berlaku zalim. Kita sendiri duk zalim diri kita. Wa ja'altahu bainakum muharraman fala tuzalimu. Dan aku jadikan di kalangan kamu sana itu haram melakukan zalim. Maka janganlah kamu bertindak zalim kepada saudara kita. Jadi kita lihat kezaliman manusia ni dia ada tiga. Satu, kezaliman kita dengan Allah. Dengan kita bersyirik kepada Allah, itu zalim juga. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kezaliman itu syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Maka dosa syirik ini adalah satu dosa yang sama dengan dosa kezaliman, karena Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang besar, dan syirik ini Allah tidak akan ampun melainkan kita bertobat sebelum kita mati. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampunkan dosa mereka yang syirik dengannya. Syirik ini kita ambil orang lain sama dengan Allah. Baik pada akidah kita, baik pada pakaian kita. Kita buh azimat di diri kita seolah-olah kita tupai dia. Itu syirik. Kena buai benda-benda tu. Kalau ada dalam akidah kita lagu-lagu tu kena buai.
takut-takut kita mati tak dapat masuk syurga. Allah tak ampun. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan Allah ampun segala dosa-dosa lain. Tapi dosa yang bunuh orang sebagaimana yang berlaku di Mesir ni, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Siapa-siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasan dia ialah neraka jahanam. Nauzubillah. Maka sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dosa zalim atau zalimnya laginya ialah zalim kita dengan kita melanggar perintah-perintah Allah. Kita buat maksiat, kita maksiat kepada Allah. Nah, ini panggil zalim juga. Kita tinggal semaya, kita tak puasa dan sebagainya, itu adalah zalim juga. Hak ni dengan kita bertaubat kepada Allah. Dan selaginya hak besarnya ialah zalim membunuh sesama Islam dengan tidak ada kebenaran sebagaimana yang berlaku di Mesir dan juga di Syria. Dan di Syria pun tak hebat juga. Nah, lebih hebat lagi daripada Mesir kalau kita tengok. Kemarin 1,400 lebih askar rejim Assad tadi itu tahu bom beracun, bom kimia tadi itu mati kuliah habis budak-budak kecil. Nah, 1,400 lebih mati. Hak tua, hak besar habis setiap bandar tadi itu. Maka Amerika teragak-agak nak uji kutukan. Nah, dia kata dia belum pasti lagi. Nah, sebab tak lagi nak cek lagi. Nah, itu juga keadaan di Mesir. Nah, jadi kita lihat kuasa-kuasa besar ada taklid daripada pemberita Jazirah. Nah, dan ahli surat khabar dia katanya tidak akan berlaku langkah kuasa di negeri Mesir kalau tidak direstui oleh Amerika. Sebab itulah mula-mulanya Amerika dia. Dan ni pun tak berapa jelas lagi kutukan dia kepada pembasmian nak hapus orang-orang Islam di Mesir. Pendek katanya, peristiwa di Mesir ni rakyat dia 60 juta lebih, 70 juta nak Islam, 30 juta tak mahu Islam. Maka hak 30 juta ni pakat for dia. Dan pakat dengan kuasa-kuasa besar untuk nak menghancurkan Islam, tak nak gagak. Kalau kita lihat nyata lah ni, pemimpin-pemimpin Islam tak kira ikhwan dan apa, nikah habis dah. Maka orang-orang Islam tak nak bangun. Nah, di Mesir. Sebab itulah kita lihat lah ni di Mesir ni duk bangun muzaharah. Mana ahli. Nah, kita tengok. Kita tak tahu. Nah, cuba tengok Al Jazeera. Nah, tapi kalau tengok berita Al Arabiyah, dia mirip kepada Al Arabiyah daripada Imarat, dia mirip kepada kerajaan Mesir. Oleh itu, marilah kita sedar dan kita rasa kasihan kepada orang Mesir. Nah, kasihan kepada orang Islam kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man lam yahtamu bi amril muslim bahwa palaisa minhum." Siapa-siapa kamakal, siapa-siapa yang tidak ambil berat tentang urusan-urusan orang Islam, kita tak rasa gana, kita tak rasa sedih apa, maka kita bukan daripada orang Islam, Nabi katanya. Oleh itu, cara kita nak menolong dia, tak ada cara lain. Kita tak mampu nak pergi, kita tak ada duit nak sokong dia. Kalau ada orang minta bantuan, kita beri tak banyak pun, maka hak yang besarnya kita kena angkat tangan, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah bebaskan, selamatkan mereka daripada kezaliman pemerintah Mesir. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi amaran keras. Dia katanya, "Iyyakum waz-zulma fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah." Hendaklah kita jauhkan daripada sifat zalim. Dia katanya, sesungguhnya kezaliman itu adalah satu kegelapan, beberapa kegelapan di hari kiamat. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Gelapan saat itu setengahnya di atas setengah, mana di bawah gelap, di atas gelap, duduklah gelap saja. Jadi orang yang bersikap zalim dia duduklah gelap di atas dunia lagi, dia tak nampak kebenaran, tak nampak al-haq. Tidak nampak al-haq dengan al-batil kerana tidak ada sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kerana kejahilannya. Maka mudah-mudahan Allah akan menyelamatkan umat Islam di negeri Mesir
menyelamatkan mereka daripada kekejaman pemerintah-pemerintah yang zalim, pemerintah-pemerintah yang membunuh rakyat dia sendiri dengan kejam. Nah, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengalahkan mereka. Nah, Allahumma ansurul Islam alaihim, Allahumma ansurul al-mujahidin ala hukamiz zalimin, Allahumma alayka bil hukamiz zalimin, Allahumma shaddid shamlahum wa zalzil aqdamahum wa farrij jam'ahum wa sallit alaihim kalban min kilabika ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya mujibas sa'ilin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, tadi kita sudah dengar khutbah mengenai IMSI. Sekarang saya nak bawa semua yang hadirin pada malam ini cuba cek diri kita sendiri. Kita telah melalui sebulan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan telah tinggal kita. Bulan Ramadan adalah satu bulan yang barakah, Nabi kata. Seolah-olahnya satu bidang tanah yang subur. Maka siapa-siapa yang menyemaikan tanaman-tanamannya di dalam tanah ini dengan benih-benih yang sehat, yang bagus, maka dia akan dapat hasilan. Nah, hasilan di antaranya benih-benih itu ialah puasa kita. Nah, karena Ramadan ni adalah syariat puasa. Puasa ni adalah benih yang bagus. Nah, maka kalau benih kita tak bagus, maka hak yang baju-baju hak lain itu pun tak boleh. Nah, sebab itulah as-salafus salih sebelum datang Ramadan tu dia sudah bersihkan diri dia daripada segala dosa supaya benih-benih dia tadi itu dapat ditanam di dalam bulan Ramadan. Nah, maka kalau pokok tu, benih tu bagus, maka hasilannya at-taqwa. Samaratu Ramadan ialah at-taqwa nampak. Nah, maka ternyatanya kita kena cek diri kita. Nah, adakah benih yang kita tanam di bulan Ramadan tadi itu boleh terima kita? Pelajaran-pelajaran ataupun baju-baju yang boleh membesarkan puasa kita, seperti puasa tengah hari, qiyamul lail waktu malam, berdiri lama dengan takmir baca Quran setujuh semalam ni. Nah, patut iktikaf di 10 akhir untuk mencari Lailatul Qadar. Kita cek tengok diri kita. Semasa kita duduk berdiri takmir baca Quran dalam bulan Ramadan 11 rakaat tu, 1 juz tu kita wasagano. Adakah kita sanggup berdiri 1 jam lebih tadi itu kerana nak dengar Quran atau tidak? Nah, tanya diri kita. Apa kita tak boleh nak berdiri lama? Bahkan setengah-setengah mereka tadi itu cari tempat yang pendek-pendek. Nah, baca Quran kul huwallahu qul ya ayyuhal kafirun cepat-cepat habis. Nah, hak ni lah apabila tubik Ramadan tu tak jadi, pokok kita tak jadi. Hasilan at-taqwa tak. Kalau saya nak bawa satu contoh daripada sejarah-sejarah yang lama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kita tengok macam mana ketakwaan di dalam diri dia. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni, setelah dia dilantik sebagai seorang khalifah, sedangkan dia tak say kepada khalifah tu, dia tak tahu sekali. Pak saudara yang Abdul Malik bin Marwan, setelah dia hambur nafas nak akhir nak habis tu, maka wazir dia tanya nak pesan apa. Nah, sebelum daripada dia nak mati, wazir nasihat dia tu, saya nak pesan supaya kamu dapat selamat di alam kubur. Nah, maka kamu naklah kamu lantik orang hal pahmu ni ialah siapa dia kata? Nah,
orang yang boleh menyelamatkan kamu di alam kubur ialah Umar bin Abdul Aziz. Dia minta surat Itali, tulis lalu. Sedangkan pertabalan itu Umar bin Aziz tak say sekali. Dia tak tahu. Setelah dia mati, Umar bin Abdul Aziz ni panggil saya cerita dia. Siapa dia Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz ni dia ni adalah cucu, bukan cucu, cicit kepada Umar ibn Khattab. Umar bin Khattab suatu malam dia semasa jadi khalifah, dia berjalan dalam kampung dia, dalam negeri dia, dia tengok keadaan rakyat dia, tiba-tiba dia hidup sana rehat di tepi rumah. Rumah seorang perempuan tua, dia duduk nego, dia jual susu. Dia perintah kepada anak dia, wahai anakku, dia kata, masukkan air ke dalam susu supaya boleh banyak. Nah, maka anak dia katanya, anak perempuan dia katanya, saya dengar tengah hari tadi, dia kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah perakat di Kedah. Dia kata siapa-siapa campur susu dengan air, dia akan hukum dengan hukuman yang berat. Nah, maka mak dia katanya, tak apa, Umar tak tahu, dia kata. Nah, masukkanlah air. Budak ni macam mana kita tengok, dia kata, apa jawapan dia kata? Walaupun Umar tak tahu, dia katanya, tapi Rabbu Umar tahu, dia kata. Tuhan Umar nampak, dia kata. Sayyidina Umar dia dengar ni, dia suruh orang dia sana tanda rumah ni supaya mari cek bagi esok. Siapa duduk dalam rumah ni? Ada betul orang yata dalam rumah ni. Nah, esok pagi pekerja mari cek tengok. Cek tengok, tiba-tiba ternyatanya dalam rumah ni ada orang tua, orang perempuan tua, tak ada laki-laki, dan anak dia tak ada suami. Maka dia klik, mari royak anak dia, semua anak dia dah nikah lagi dah kecuali Asim. Nah, Asim ni tak nikah lagi. Dia kata, wahai Asim, mari. Dia kata, mungkin kawinkan perempuan tu. Dia kata, aku harapkan akan lahir daripadanya seorang paris, seorang pemimpin yang boleh memenuhi keadilan di asyarqi wal gharbi. Nah, tengok cita-cita Umar. Nak sifat nak tegakkan sikap adil. Tapi kalau kita tengok di Mesir tak ada sikit hak adil. Maka ternyatanya Asim ni kahwin. Setelah kahwin dapat lahir seorang anak perempuan. Setelah dapat orang anak perempuan ni, jadi bukan Umar Abdul Aziz lagi, tapi perempuan yang nama Laila. Maka perempuan Laila ni dikahwin oleh Abdul Aziz, anak Khalifah Muawiyah, kahwin. Setelah kahwin lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Nah, diberi nama Umar. Maka ninglah dia Umar bin Abdul Aziz, cerita yang panjang. Maka saya nak rekah ceritanya, nak royak katanya Umar bin Abdul Aziz ni seorang yang warak, seorang pemimpin, dan semasa dia memimpin negara tu 2 tahun setengah. Nah, tak ada seorang hamba orang miskin dalam negeri dia, kerana dia adil. Dia bagi tanda keadilan dia, panggil mula-mula sekali panggil bini dia. Bini dia anak khalifah, adik kepada khalifah-khalifah. Nah, dia kata, aku nak pilih kepada kamu 2, dia kata. Satunya, mu nak kepada kekayaan, kemewahan, aku nak wui. Mu nak pilih siapa? Nak pilih aku ke nak pilih kemewahan? Kerana ayah dia orang mewah, raja-raja, banyak harta. Isteri dia ni kerana orang yang diberi didikan agama, dia tak pilih harta. Dia pilih Umar bin Abdul Aziz. Hak Umar Abdul Aziz ni, dia bawa kakah baju-baju permata emas. Hak isteri dia ni nak letak di dalam Baitul Mal. Isteri dia tanya, nak bawa ke mana kau barang-barang tu? Dia kata, saya nak bawa kepada Baitul Mal. Maka rela isteri dia. Kita tengok. Dia tak ada penting kepada dunia. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni, waktu yang nak mati. Saya nak rekah cerita. Nak banyak kata orang takwa ni, hasilan daripada didikan takwa yang ada dalam diri kita ni. Kita ambil contoh. Umar bin Aziz ni sewaktu dia nak mati, sahabat-sahabat dia bagi zairah dia. Dia tanya, mu ada anak 15 orang, dia kata. Mu nak pesan kapur kepada anak-anakmu ni. Nak duit duk dalam bank tu banyak mana, nak pada orang ni banyak mana, istana nak tanah mana nak dia jawab ya. Aku nak beri pada mereka ini takwa Allah, nak beri takwa kepada Allah. Lepas orang heran, sahabat, kenapa gitu dia kata? Dia katanya, kalaulah mereka ini inkanu salihin,
fallahu yatawallas salihin. Kalaulah anak-anakku ni orang-orang soleh, maka Allah akan jaga dia, akan urus dia. Tapi kalau dia bukan orang salihin, aku tak suka dia ambil harta-harta ni, dia melakukan maksiat kepada Allah, maka aku akan tanggung derita pada akhirat. Ternyatanya setelah dia mati, setelah dia nak hampir mati, saya baca cerita dia. Nah, saya tak pernah baca tapi baca. Nah, akhir sekalinya bini yang masuk, Fatimah masuk. Dia kata, "Tubik Fatimah, ikhruji ya Fatimah." Dia kata, "Orang pada bila ni ramai, makhluk ramai duk sama mai nak jumpa aku." Siapa kamu? Aku tengok nampak dia, nampak saya, cahaya saya 2, 3, 4. Nah, dia nampak malaikat-malaikat mari nak ziarah dia. Nah, sewaktu dia nak mati. Tetapi orang yang diraka kepada Allah, bukan malaikat mari ziarah dia. Nah, syaitan-syaitan penuh dalam bilik dia. Nah, kita takut. Nah, kita duduk atas dunia sekejap saja, tapi kita duduk di alam akhirat lama, kena seksa lama. Sebab itulah kita kena tanam didikan-didikan supaya diri kita ni, anak-anak kita jadi orang takwa. Kita ambilkan contoh apa Umar bin Aziz ni. Aku bimbang, aku tak setaruh harta kepada anakku yang boleh membantu dia berdoa kepada Allah. Nah, kita kena harap katanya, kita kalau anak-anak kita soleh, maka Allah akan urus semua. Ternyatanya setelah dia mati, anak-anak dia jadi orang kaya-raya. Saya baca dari cerita dia. Maka apa kezaliman yang Allah tak suka ini, nah, yang Allah tak suka kepada orang-orang yang sikap zalim ni, dia akan menerima balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan keadilan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz ni, Allah akan beri kepada dia syurga di sana. Nah, oleh itu pupukkanlah diri kita, semaikan di dalam diri kita sifat-sifat takwa. Untuk mendapatkan takwa ni kena menambahkan ilmu yang betul, ilmu yang daripada al-haq, daripada Al-Quran dan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didikkanlah diri kita supaya Allah kasih kepada kita. Untuk nak dapatkan kasih Allah kepada kita, kita kena ikut cara Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata olehmu ya Muhammad, kalau kita semua ni kasih kepada Allah, Nabi kata ikutlah aku, Allah kasih kita. Nah, tapi kalau kita tak ikut Allah, Allah tak kasih kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi